Dan tanda yang terakhir, bukan tanda yang terakhir, seronok tuan-tuan habis awal. Nah, saya lagi seronok kan. Kali ke terakhir orang Islam akan tahu Baitul Maqdis ialah pada zaman pemerintahan Sayyidina Isa ibn Maryam, kan, ataupun pada zaman Imam Mahdi. Ya. Itu kali yang ketiga dan belum berlaku. Nah, bukan bermaksud tanda kiamat yang kelima ini masih belum berlaku, bukan maksud begitu. Tanda kiamat kelima yang kita sedang bahaskan malam ni, walaupun bukan ikut turutan, dia telah berlaku dan akan berlaku lagi. Tanda kiamat ni ada yang telah berlaku dan akan berlaku. Tuan-tuan, ada sifat tanda kiamat kecil ni telah berlaku 1000 tahun yang lalu dan akan berlaku lagi, belum habis. Dia berlaku lagi. Saya sebut antara yang berulang-ulang berlaku, antaranya pembukaan Baitul Maqdis. Kemudian tanda yang keenam ialah kematian. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata mautanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kalian akan melihat satu kematian yang berbentuk penyakit, sehingga ramai yang akan mati ketika itu. Maka waktu itu pada tahun 18 Hijrah, juga pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, berlaku satu jenis penyakit berjangkit. Bermula di satu tempat yang bernama Amwas, iaitu penyakit itu nama dia Ta'un Amwas. Amwas ni nama kampung di Palestin. Penyakit ni berjangkit, kena mati. Kan, Ta'un Amwas. Saya pun tak tahu spesifik dia, perubatan moden sebut apa, saya pun duk cari tengok kan apa nama moden dia. Tetapi penyakit ni dia berjangkit dan mati. Dia mati. Zaman tu dah ada ubat. Tuan jangan ingat zaman tu sebab tak ada hospital Serdang kot Ustaz. Hospital besar Kuala Lumpur. Tuan-tuan sekian, antara yang terawal yang menerokai dan mempelopori perubatan ni, antaranya yang hidup pada zaman dahululah, Ibn Sina dan sebagainya. Ramai yang menjumpai vaksin, yang jumpa bakteria yang memperkenalkan bedah zaman dulu, bukan zaman ni kan, bukan zaman ni, sejak dahulu lagi. Jadi penyakit ini dia berjangkit dan mati, sehingga kan ramai yang kena. Disebutkan di akhir tahun itu seramai 25,000 yang mati. Tuan-tuan, 25,000 sekali dalam beberapa bulan tu. Sehingga kan tidak terlepas juga sahabat-sahabat yang besar, kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang kanan, antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semua orang kenal kan. Dia juga antara yang wafat disebabkan penyakit ni yang disebutkan oleh Rasulullah ni. Jadi bila kita belajar tanda-tanda kecil kiamat ni, antara berbelas-belas hikmah dan pengajaran dia, kenapa kita pelajari dan terokai tajuk ni, ialah untuk kita melihat kebenaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sebut itu, yang ni belum berlaku. Cuma Nabi sebut awal kepada para sahabat bahawa ia akan berlaku. Jadi 25,000 yang wafat di kalangan umat Islam ketika itu di Syam, Palestin, di Syria, dia berjangkit sampai ke Syria. Amwas ni nama tempat di Palestin tepi Syria. Saya belajar di Damsyik, di Dimash, Syria. Alhamdulillah. Sempat mengaji di sana. Palestin sebelah, selepas tu Syria. Selepas tu Syria. Penyakit tu datang sampai ke Syria. Waktu tu ramai para sahabat di Syria. Abu Ubaidah bin Jarrah, Syurahbil ibn Hasanah, Miqdad ibn Azwar, Muaz ibn Jabal, Fadl ibn Abbas. Ini sahabat yang kanan-kanan ni. Ramai lagi sahabat-sahabat yang wafat dan mati syahid disebabkan Ta'un Amwas ni. Ta'un Amwas ni. Dan akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab tulis surat kepada Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, sahabat juga, bawa umat Islam ni naik ke bukit-bukit, ke tempat tinggi, sebab penyakit ni dia tak naik ke tempat tinggi. Saya pun baca tengok kan kisah tu, kenapa pula kan. Dan memang itu yang berlaku. Amr ibn Al-As dia bawa penduduk-penduduk di tempat penyakit ni merebak naik ke tempat tinggi, dan akhirnya berakhir penyakit tersebut. Sayyidina Umar ni
satu orang di kalangan umat Nabi Muhammad yang paling banyak mendapat ilham daripada Allah secara direct. Bukan wahyu, tapi ilham. Entah no? Boleh ceramah 2 jam. Ilham yang diperolehi oleh Sayyidina Umar sepanjang hidup dia. Dia nampak orang turun bukit daripada jauh. Dia nampak orang, dia tengok je daripada jauh. Dia beritahu kat orang sebelah, dia kata, laki ni aku rasa dia kebumikan ayah dia yang meninggal di sana, tadi baru dia turun. Subhanallah. Sampai macam tu dia punya ilham dia tu. Turun laki-laki ni, orang pun tanya, kamu daripada mana? Aku kebumikan ayahku tadi. Ilham Sayyidina Umar. No? Dia pernah berkhutbah, Sayyidina Umar bin Khattab ni, dia pernah berkhutbah. Waktu khutbah tu dia sebut, ya sariyatul jabal al-jabal. Tengah-tengah khutbah tu dia selit satu ayat, tak masuk, bukan ayat khutbah. Dia panggil nama orang, wahai Sariyah, naik bukit, naik bukit. Kemudian dia sambung khutbah dia. Habis khutbah, dia pun turun. Orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, tadi waktu duk khutbah elok-elok sebut satu ayat, lepas tu sambung balik khutbah. Sayyidina Umar kata, aku melihat pasukan yang kita hantar untuk berperang sedang dikepung, dan aku melihat daripada atas mimbar, dan aku melihat sekiranya mereka melarikan diri ke atas bukit, mereka akan selamat. Maka ketika itulah aku menyebutkan perkataan tu. Balik pasukan tu, waktu tengah berperang, mereka berkata, kami mendengar suara Umar menyebut, wahai Sariyah, naik bukit, naik bukit. Kesemua hadis sahih. Sayyidina Umar ni umat Nabi Muhammad yang paling banyak mendapat ilham Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak lagi lah tuan, sebab tu dia sebut 2 jam kalau kisah ilham dia saja, yang kesemuanya hadis sahih. Hebat Sayyidina Umar ni. Sebab tu bila dia tulis surat kepada Amr bin Al-As, dia kata bawa semua naik ke atas bukit. Penyakit taun tu takkan naik ke bukit kan. Kita pun tak tahu macam mana dia punya proses dia tu, tapi dibawa naik ke bukit dan penyakit tu pun selesai kan, habis, selesai penyakit tu. Ta'un amwas. Dan penyakit itulah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang akan berlaku pada umat Islam. Kemudian yang ketujuh, baik, tak apa, kita berhenti azan. Bismillah. Allahu Akbar.
sayyidina Muhammadin wa syarafu wa taraddatuna innaka la tughal. Tersampai bismillahirrahmanirrahim pada tanda kecil kiamat yang telah pun berlaku yang ketujuh, iaitulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya muncul fitnah ataupun ujian-ujian besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dan dihuraikan oleh para ulama, fitnah-fitnah yang banyak yang dikelilingi oleh umat Nabi Muhammad pada zaman ini, seperti sudah biasanya orang meninggalkan solat, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu mengambil riba, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu tidak menutup aurat, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu untuk mendapati arak di mana-mana, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu untuk mendapati tempat berjudi di mana-mana. Entah, inilah fitnah. Kesemua ni dosa-dosa besar. 10 dosa yang paling besar, tuan-tuan boleh tengok benda-benda ni jadi biasa di kalangan umat Nabi Muhammad. Dan sudah biasa zina di kalangan umat Nabi Muhammad. Begitulah kasratul fitan, banyaknya fitnah, ujian-ujian besar yang mengelilingi kehidupan umat Nabi Muhammad, dan fitnah-fitnah itu menjadi biasa kepada mereka. Tuan-tuan, kemuncak kepada fitnah ini ialah yang paling besar semenjak Allah menciptakan alam ini, ialah munculnya bapa fitnah dunia yang bernama Dajjal. Sehinggakan beberapa hari sebelum munculnya bapa fitnah terbesar alam ini, yang dikhawatiri dan digusari oleh seluruh Rasul, Dajjal ni tuan, digusari oleh seluruh Rasul, yang mana berita buruk ini akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuncaknya ialah apabila fitnah ini datang sebelum ataupun beberapa hari sebelum Dajjal muncul. Dia seperti malam yang gelap gelita, sehinggakan orang-orang beriman juga tidak dapat dan susah untuk melakukan ibadah dan kebaikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala.